اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونعظمه ونكبره وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبلغ الرسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله العظيم وطاعته فقد فاز المتقون. Yang dirahmati oleh Allah, lagi amat dikasihi dan dimuliakan Al-Fadil Al-Ustaz Ayahanda Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, pengurusi dan seluruh pimpinan jawatan kuasa pengurusan surau kita dan kompleks kita yang tercinta ini. Seterusnya ayah-ayah, ibu-ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mudah-mudahan yang dekat datang dari tempat yang dekat itu Allah memberi kemudahan dari sudut kakinya melangkah. Yang datang dari jauh, semoga penat lelah itu Allah ganjari dengan pahala yang banyak, insya-Allah. Mengawali pertemuan yang baik pada malam ini, suka untuk saya menyebut satu peristiwa dan suasana ketika Anas ibn Malik ibn Nadar Al-Ansari radhiyallahu an. Satu ketika Anas bercerita, baginda yang mulia mengajak aku dan para sahabat yang lain menuju ke suatu tempat. Tempat ini saya, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu dan kita semua sudah pun sampai. Kita mengiringi orang-orang yang telah pun Allah cabut nyawa mereka. Kita ke bumi dan semadikan mereka. Lalu kita pulang menuju ke tempat asal kita. Namun satu ketika situasi yang sama akan ada orang yang mengusung, mengiringi kita. Dan akhirnya kita dikebumikan dan disemadikan. Orang-orang pula akan balik meninggalkan kita. Anas menyebut waktu itu baginda mengajak kami menuju ke makbarah, di tanah perkuburan. Dan sudah pasti waktu itu baginda mengajak Anas dan sahabat yang lain menuju ke Baqi' al-Gharqad. Lamma wasala ilaih, ketika mana baginda dan aku, para sahabat yang lain sampai ke Baqi' ini, Nabi SAW mendoakan, Allahumma ghfir li ahli al-Baqi'. Ya Allah, ya Tuhan, berikan keampunan kepada seluruh penghuni-penghuni Baqi'. Ma taqaddama min dhanbihim wa ma ta'akhkhar, terhadap dosa-dosa yang telah mereka lakukan dan dosa-dosa mungkin yang pernah mereka lakukan. Wa ma asarrat wa ma a'lanat, yang mereka sengaja mereka buat dizahirkan dan mereka sembunyikan, mereka jualah yang tahu. Lalu ketika baginda mendoakan selesai, baginda Nabi yang mulia ini menoleh dan melihat kepada aku dan sahabat yang lain. Lalu baginda berkata, wajadtu anni laqitu ikhwani. Wajadtu anni laqitu ikhwani. Aku sangat rindu, sangat berhajat, sangat ingin bertemu dengan saudara-saudara aku. Sahabat ni bila dengar kata-kata sedemikian, masing-masing dalam kalangan mereka melihat antara satu sama lain. Kamu tengok aku tengok kamu, masing-masing tengok satu sama lain. Ibarat timbul persoalan, kita duduk depan Nabi ramai-ramai ni, kita ni siapa? Adakah kita bukan saudara baginda?
Lalu Anas bertanya, "Ya Rasulullah, awalaysa nahnu ikhwanak?" Bukankah kami yang ramai-ramai di hadapan kamu ini adalah saudara-saudara kamu? Bahasa hadis, bahasa Arab cukup hebat dan cukup beradab. Sahabat ni ketika baginda sebut wajadtu anni laqitu ikhwani, maksudnya wajadtu anni ni, aku ni seboleh mungkin nak macam mana pun aku nak bertemu dengan saudara aku. Ibarat kalau kita patah sayap bertongkat paruh, hujan lebat, bukan penghalang, mari juga, gitu ibarat. Sekiranya aku nak, itulah yang aku akan capai. Seakan baginda sebut sedemikian. Lalu bila sahabat dengar nak bertemu dengan saudara-saudara baginda, hok kita ramai-ramai duduk depan baginda ni, alangkah sedih kalau kita bukan dalam kalangan saudara baginda. Lalu Anas bertanya, awalaysa nahnu ikhwanak? Bukankah kami yang ramai-ramai di hadapan kamu ya Rasulullah adalah saudara-saudara kamu? Allahu Akbar. Nabi yang mulia ketika mendengar kata-kata Anas ini, Nabi menyebut, antum ashabi. Kamu semua ada depan mata aku ni, bukan setakat saudara-saudara aku. Antum ashabi. Kamu adalah orang-orang di dalam jiwa kamu, ada hati aku. Bahasa Melayu dia ada beza antara kawan dengan sahabat. Kalau kawan, sekadar kita kenal dia lebih kurang kerja sekali, kemudian kita kenal mungkin adik-beradik keluarga dia, selesai urusan kita dengan dia, kita balik. Esok pula kita pasca masuk kerja pukul 8, balik pukul 5 sekali dengan dia. Kemudian kena pula OT hujung minggu, hari Sabtu pula masuk kerja pukul 8, balik pukul 1. Setakat tu lah. Sampai lunch time, break time, kita makan mungkin sekali dengan dia, tanya khabar lebih kurang. Cukup, habis itu. Sahabat ni, kesedihan dia adalah kehibaan kita. Mati mak dia, ibarat mati mak kita. Susah dia, ibarat kesusahan itu kena pada kepala kita sendiri. Itu sahabat. Nabi menyebut, kamu bukan hanya saudara-saudaraku, antum ashabi. Kamu adalah orang-orang yang di dalam jiwa kamu ada hati aku. Subhanallah. Nanti kita cerita di dalam kisah yang akan kita kongsikan bersama, bagaimana pengiktirafan dan penghargaan Nabi para sahabat ni, sehingga benar kata-kata baginda, sahabat bukan setakat saudara baginda, tetapi mereka adalah ashabi, saudara yang memiliki jiwa Nabi di dalam hati mereka. Apabila demikian, lalu Anas bertanya, idzan man ikhwanuka ya Rasulullah? Kalau begitu, siapakah yang kamu maksudkan dengan saudara-saudara kamu? Nabi yang mulia menyebut, ikhwani alladzina yu'minuna bi wa lam yarawni. Saudara yang aku maksudkan adalah orang-orang yang datang selepas daripada kamu. Mereka beriman dengan agama yang aku bawa, sedangkan mereka tidak melihat pun aku dan tidak bertemu dengan aku. Alladzina yu'minuna bi wa lam yarawni. Beriman dengan agama yang aku bawa, tetapi mereka tidak melihat aku. Siapa yang Nabi rindukan? Yang datang selepas daripada generasi sahabah adalah di kalangan para tabi'in sampai kepada kita. Di saat Nabi yang mulia itu merindukan saudara-saudaranya, tegamuk ada saudaranya, hina Nabi dia sendiri. Dan orang hari ini mengulangi kejahilan yang sama yang telah dilakukan oleh orang-orang jahil terdahulu. Cuma beza, orang-orang jahil terdahulu depan-depan mereka sebut pada Nabi. Depan-depan. Waktu Nabi masih hidup, waktu Nabi itu membawa risalah agama, depan-depan mereka sebut. Yang kita telah pun sebut banyak kali cerita bagaimana
Layanan yang begitu dahsyat Nabi terima ketika berada di Taif. Datang pula jauh, hampir 100 km. Imam Muslim menyebut di dalam sahihnya, perjalanan ini sekurang-kurang mengambil masa 6 ke 8 hari. Sampai pula ketibaan tidak diundang, kedatangan tidak didendang. Bertemu pula dengan pemimpin-pemimpin Taif yang mereka kenal Muhammad ni siapa. Waktu itu 3 pemimpin Taif, adik-beradik. Abu Yalail, Mas'ud dan Al-Habib, adik-beradik 3 orang ni. Anak kepada Amru ibnu Umair yang ayah merupakan ketua kepada kabilah Bani Thaqif, yang majoriti kabilah ini berada di Taif. Dia kenal yang datang ini Muhammad. Sebab antara gelaran penghinaan kepada Nabi kita, antara gelaran penghinaan, orang-orang musyrik memanggil Muhammad dengan gelaran sahirun majnun. Muhammad ni laki-laki, seorang penyihir. Bukan setakat penyihir, majnun, gila pula. Penyihir tu dahsyat dah. Tak hantar santau ke, hantar sihir ke, tak kira lah apa jua keadaan pun, menyebabkan orang jadi sakit, masalah dan sebagainya. Bukan takat tu, gila pula Muhammad ni. Habis sebut aku Muhammad Rasulullah wa khataman Nabi. Apa orang-orang atau pemimpin Taif pada waktu itu sebut? Muhammad, kamu mengaku jadi Nabi, agak-agak ah. Ma indaka malan wa ma indaka ahlan wa ma indaka syai'. Kamu adalah seseorang yang tidak ada harta. Tidak ada harta. Adik-beradik, kerabat, ahli keluarga pun tak ada. Dan kamu tidak ada apa-apa Muhammad. Agak-agaklah nak ngaku jadi Nabi. Fahalla wajadallahu ahadan yursiluhu siwak. Adakah Allah sudah miskin dengan hambanya sehingga kamu dilantik menjadi Nabi? Hina ni depan-depan ni. Depan-depan ni. Nabi duduk depan dia ni. Wallahi la umazziqanna astar al-Ka'bah in kana Allah qad arsalak. Aku musnahkan kelambu Ka'bah itu sebagai tanda protes. Aku tak suka kamu dilantik jadi Nabi. Manusia hari ini mengulangi kejahilan yang sama. Cuma beza Nabi sudah pun wafat, meninggalkan kita. Tergamuk seorang yang agamanya Islam, mak ayah dia Islam, keturunan dia Islam. Bahkan dia mendakwa, menghafal beberapa juzuk Al-Quran. Dia sanggup hina laki-laki yang bawa Al-Quran kepada dia. Kalau musyrik, memang kerja dia dah siang petang, pagi malam. Kerana itulah misi mereka untuk gagalkan Islam. Tiba-tiba yang meruntuhkan agama ini adalah orang-orang yang beragama dengan agama tersebut. Wal'iyazubillah. Nabi merindui kita. Wajidtu anni laqitu ikhwani. Lalu apakah pula perasaan kita terhadap baginda? Sudah pasti kita merindui laki-laki yang membawa syariat agama yang mulia ini, sehingga kita nikmati agama ini sehingga saat ini. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat yang banyak kepada saya dan kita semua insya-Allah. Ayat yang kita ingin kongsi dan bicarakan bersama pada malam ini adalah ayat daripada surah At-Taubah, iaitu surah yang ke-9 di dalam Al-Quran, berada pada juzuk yang ke-10. Surah ke-9 juzuk yang ke-10, muka suratnya 190 di dalam mushaf. Pada ayat yang ke-25, kedudukan ayat ini di dalam mushaf adalah sebelah kiri, pertengahan dan bawah sedikit. 3-4 baris sebelum habis. Allah Subhanahu wa taala menyebut laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yawma Hunain إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت
thumma wallaitum mudbirin. Sadaqallahul azim. Ayat ni Allah nak cerita tentang peristiwa saya dan tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu sedia maklum. Cerita tentang peperangan Hunain. Sebahagian ahli siyar mereka menyebut inilah peperangan yang terakhir yang dimasuki oleh baginda sebelum baginda wafat. Peperangan Hunain berlaku pada tahun 8 Hijrah, iaitu 2 tahun setelah berlakunya peristiwa Fathul Makkah Al-Mukarramah dan 3 tahun sebelum kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Abu Daud menyebut 2 tahun sebelum. Peperangan Hunain adalah di antara orang-orang Islam menentang suku Hawazin dan juga Thaqif. Berlaku peperangan ini di lembah Hunain yang terletak antara Makkah dengan Taif. Makkah dengan Taif, dalam perjalanan kita nak pergi itu sekitar 43-44 km dari Makkah itu kita akan sampai di Wadi Hunain, lembah Hunain. Kisah peperangan Hunain ini agak menarik kerana ketika mana orang-orang Islam menyaksikan tokoh-tokoh musyrik yang lawan Nabi kita ni, setelah peristiwa Fathul Makkah mereka memeluk Islam. Antaranya Abu Sufyan, ayah kepada Muawiyah. Yang kedua adalah Suhail ibn Amr. Dia ni kalau bahasa kita tentera gerila lah. Tentera macam mana? Macam komando, macam UTK gitulah kot. Dia tak kira siapa, dia jumpa, dia rempuh. Dan pernah beberapa kali dia berhadapan dengan Umar. Dan dia sebut antara orang yang aku sangat bercita-cita untuk bunuh dalam medan peperangan adalah Umar Al-Khattab. Tetapi mereka ni Allah takdir setelah berlaku peristiwa Fathul Makkah Al-Mukarramah, masuk Islam mereka. Bila masuk Islam, sudah pasti peperangan tahun 8 Hijrah dulu lawan Muhammad. Bila masuk Islam, confirm berjuang di pihak Muhammad. Dan biasa dulu lawan Muhammad, bukan setakat dulu, lama bertahun-tahun lawan Muhammad ni. Tak cukup 13 tahun Mekah, ada 6 tahun siri peperangan tu ketika mana berada di Madinah. Bahkan beberapa kali Nabi yang mulia ini, kata Abu Isa At-Tirmizi di dalam sunannya, Nabi ini pernah beberapa kali diupah laki-laki yang tidak dikenali siapa namanya, panah baginda dari jauh. Tapi Allah tidak izinkan anak panah itu sampai, walaupun pada mata kasar manusia anak panah itu mesti kena Muhammad. Allah menurunkan Jibril alaihi salatu wassalam untuk gagalkan urusan tersebut. Apabila orang-orang musyrik, tokoh yang besar memeluk Islam, sampai tahun 8 Hijrah berjuang di pihak Muhammad, Nabi kita yang mulia. Lalu kata Allah, wa yauma Hunain, pada hari peperangan Hunain ini, idh a'jabatkum kathratukum, ada di kalangan orang-orang Islam mereka rasa takjub dengan bilangan mereka yang ramai. Al-Imam Abu Daud di dalam Jami' Sunan Abi Daud cerita kisah ni dengan panjang lah. Dia menyebut orang-orang Islam mereka bercakap antara satu sama lain, ui dulu taiko ni, pailang ni lawan kita. Sekarang jagoan mereka ni berjuang di pihak kita. Dan dulu kita ni qalil wal an kathir. Dulu kita sedikit jumlahnya, sekarang kita ramai. Dan mesti peperangan yang kita masuk pada hari ini mesti kemenangan di pihak kita.
Allah menyebut kata-kata mereka ni, wa yauma Hunain, pada hari peperangan tu. Idh a'jabatkum kathratukum, di kalangan orang-orang yang menyertai peperangan, mereka rasa takjub, rasa ajaib, rasa yakin dah boleh menang. Falan tughni ankum syai'a, kata Allah, sedikit pun takjub ini, ramai ini tidak boleh memberi manfaat kepada kamu. Bahkan kata Allah, wadaqat alaikumul ardu bima rahubat, bahkan bumi yang luas itu menjadi sempit untuk kamu. Allahu Akbar. Akhirnya peperangan ni orang Islam nak, walaupun di awal-awal peperangan nak sampai ke lembah Hunain itu, di kalangan tentera Hawazin, mereka ni merempuh secara tiba-tiba, datang attack secara tiba-tiba, tanpa orang-orang Islam sempat mempersiapsiagakan tentera dan juga senjata mereka. Waktu itu ramai yang mati, dan pada masa yang sama ramai yang meninggalkan baginda Nabi SAW. Sehingga Abu Daud menyebut, yabqa fi hadzal yaum, yang tinggal pada waktu itu, di hari peperangan itu berlaku, yang tidak lari hanya 10 orang. Abu Bakar, Uthman, sahabat-sahabat yang lain, 10 orang hok lari belakang. Terpaksa Ali radhiyallahu anhu kerahkan, mari semula, jangan lagi. Betul ni kisah ni. Kerana apa? Serangan hendak ni bahaya, dan kita tak tahu musuh ni daripada mana. Dan lembah Hunain bukan biasa bagi orang-orang Makkah, hanya biasa bagi orang Madinah. Yang pernah masuk berjuang dengan Nabi ni ramai, berapa tahun berjuang dengan Nabi. Hak orang Mekah baru masuk Islam selepas peristiwa Fathul Makkah. Bila kepala dia masuk, follower dia ramai ikutlah. Dan mereka tidak biasa, tiba-tiba diserang hendak oleh suku Hawazin dan Thaqif. Tinggal Nabi. Ali karramallahu wajhah radhiyallahu an panggil semula mari. Akhirnya Allah bagi kemenangan kepada tentera Islam. Yang menarik yang kita ingin kongsikan, apabila berakhir peperangan, Allah memberi izin tentera-tentera Islam menang. Disebut oleh ahli siyar, iaitu antara peperangan yang banyak meninggalkan harta ghanimah adalah peperangan Hunain. Banyak tak banyak harta rampasan peperangan Hunain ni. Pertama, ada 24,000 ekor unta. Banyak, 24,000 ekor unta. Yang kedua, ada 60,000 ekor kambing. 60,000 ekor kambing. Kita nak beli seekor dengan ekor anak kita, 900 tu garu kepala dah. Bukan kita, saya. Sebut pula kepada tokai kambing tu, 14 kali bayar boleh tak? 14 kali, bukan 4 kali. 14 kali bayar. Hak ni 60,000 ekor kambing. Ada 6,000 tawanan perang. 6,000. Oh, ramah. Dan ada 4,000 auqiyah perak. Duit perak tu ada 4,000. Ui, banyaklah. Kesemua orang-orang yang menyertai peperangan ini, di pihak tentera-tentera Islam, apabila harta ghanimah ini dapat, mereka semua layak, semua akan dapat. Ketika Nabi SAW tauzi', baginda bahagikan harta ni, 24,000 ekor unta baginda bagi kepada semua orang-orang Makkah. 60,000 ekor kambing, semua baginda bagi pada orang-orang Makkah. 6,000 tawanan perang. Wahai orang-orang Makkah, ambil 6,000 ni tawanan perang, ambil semua. 4,000 auqiyah perak, semua Nabi bagi kepada orang-orang Makkah. Kesimpulan, semua harta ghanimah tu
Orang Mekah yang punya, bukan Ahmad Al-Bab yang punya, orang Mekah yang punya. Sehingga orang-orang Madinah dalam kalangan Ansar, mereka tengok peristiwa Nabi bagi ni, putih mata mereka. Allah, kita berjuang sekali, masuk peperangan yang sama, susah payah, nyawa sebagai galang ganti, sekepeng pun Nabi tak bagi kita. Masing-masing di kalangan orang-orang Ansar, ketika selesai urusan pemberian hadiah dan juga pembahagian harta ni, semua orang Mekah dapat. Orang-orang Ansar, mereka bercakap di belakang antara satu sama lain. Antara kata-kata yang mereka sebut, laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu. Ialah Nabi bagi belakalah kepada anak beranak dia, sebab orang Mekah ni kaum dia dan Nabi orang Mekah. Laqiya Muhammad qaumahu, maksudnya dulu Nabi ni duduk Mekah, mari duduk sekali dengan kita. Dah hari ni ramai dah orang-orang Mekah masuk Islam. Memang munasabah Nabi bagi pada dia sebab anak beranak dia. Bahasa mudah kita, anak beranak kita tolong anak beranak dulu. Dan kita ni mungkin orang luar bagi Nabi. Dan ada kata-kata yang hebat lagi. Pedang-pedang kami yang dibasahi oleh darah orang lain yang mendapat habuan. Dahsyat. Nyawa-nyawa kami yang dipertaruhkan orang lain yang dapat harta. Agak-agak bukan setakat orang Ansar, kita juga akan agiu dengan argumen yang sama. Molek-molek dalam siri peperangan hak lain, Nabi bagi semua sama rata, tanpa seorang pun yang tertinggal untuk mendapatkan harta ghanimah. Kalau ibarat mudah-mudah upah lah kalau masuk dalam peperangan, tapi bukan upah, itu adalah hadiah. Tiba-tiba dalam perang ni, dah lah peperangan ni antara paling banyak harta rampasan peperangan, kita skepeng pun Nabi tak bagi. Allahu Akbar. Kalau bahasa mudah, gamuk Nabi buat kita gini ni. Gitu. Kata-kata orang Madinah ini sampai ke telinga Sa'ad ibn Ubadah Al-Ansari radhiyallahu an. Siapa Sa'ad ibn Ubadah? Dia adalah ketua dan juga pemimpin orang-orang Ansar. Kalau baginda nak berurusan dengan orang Ansar secara formal, apa jua kata-kata baginda akan sampaikan dulu kepada Sa'ad ibn Ubadah. Sa'ad ibn Ubadah, bila dia dengar kata-kata kerabat dia, orang-orang Ansar ni tak setuju dengan Nabi, tak puas hati dengan Nabi, Nabi ni tergamuk bagi pada anak beranak dia, tak bagi pada kita, sampai ke telinga dia ni, dia rasa tak syok. Dia rasa kurang senang, dia rasa galak sungguh lah. Bila dia rasa begitu, tak boleh jadi ni. Kena sampaikan apa perasaan yang dilalui oleh orang Ansar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sa'ad ibn Ubadah, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, inna hadzal hayy minal ansar qad wajadu 'alaika fi anfusihim lima sana'at fi hadzal faid alladhi asabt. Wahai Rasulullah, orang-orang Ansar ni sedikit rasa tak puas hati dengan cara Rasulullah memberikan harta rampasan perang. Qad wajadu 'alaika fi anfusihim, dalam hati mereka ni bukan benci kamu Rasulullah, bukan benci, tapi rasa galak yang amat sangat. Allah, kenapa Nabi tak bagi pada kita? Dan tergamuknya Nabi bagi semua kepada orang Makkah. Kalau sikit tak apa, banyak pula tu. Dan kesemua orang-orang Madinah melihat harta itu banyak. Kathratul mal, harta tu banyak. Allazi asabt, yang mana telah kamu berikan kepada orang-orang di kalangan muhajir.
dan kamu tak bagi kepada orang-orang Ansar, orang Madinah. Ketika Sa'ad ibn Ubadah dia cerita kepada baginda sedemikian, lalu baginda tanya, "Ya Sa'ad, aina anta fi zalik? Aina anta fi zalik?" Di mana pula kamu dalam urusan ini? Maksudnya kamu sendiri macam mana, Sa'ad? Aku bahagi dah harta ni. Aku bagi semua dah pada orang Mekah. Kamu sendiri apa yang kamu rasa? Aina anta fi dhalika ya Sa'ad? Sa'ad menyebut, "Ya Rasulullah, wa ma ana illa mru'un min qaumi." Wahai Rasulullah, aku bukan siapa-siapa, melainkan aku adalah salah seorang daripada orang-orang Madinah. Maksudnya, sebagaimana orang Madinah mungkin tak puas hati dengan cara kamu memberikan harta, sebagaimana itulah yang aku rasa. Sebagaimana orang Madinah rasa galak sangat dengan cara yang kamu telah lakukan, sebagaimana itu yang aku rasakan. Kerana aku orang Madinah. Wa ma ana illa mru'un min qaumi. Aku ni bukan siapa-siapa, hanya salah seorang daripada mereka sahaja. Nabi SAW ketika dengar kata-kata seperti ini, Nabi sebut, "Ya Sa'ad, kumpulkan seluruh orang-orang Ansar yang ada di lembah Hunain. Keluarkan orang-orang Muhajir. Seorang pun aku tidak beri keizinan untuk mereka duduk bersama di lembah ini, melainkan orang-orang Ansar." Bila baginda sebut demikian, Sa'ad kerahkan semua anak beranak Ansar duduk di lembah Hunain. Muhajir, ukhruju, keluar kamu semua orang-orang Muhajir. Sebahagian dalam kalangan orang-orang Muhajir ista'zana ila Rasulillah, mereka minta izin, "Rasulullah, aku nak duduk sekali." Nabi tak benar. Ukhruju, keluar kamu, tinggal orang-orang Madinah di lembah Hunain ini, dan aku tidak beri keizinan seorang pun di kalangan orang Makkah untuk duduk bersama. Ukhruju, keluar kamu. Setelah keluar, lembah Hunain dijaga oleh orang-orang Madinah. Keluar orang-orang Makkah. Bila semua duduk depan Nabi, kata Abu Daud, mereka tidak mengangkat pun wajah mereka untuk melihat Rasulullah. Duduk, tunduk. Kerana apa? Mereka sudah tahu apa yang mereka sebut itu sampai kepada Nabi. Mungkin takut Nabi marah, takut Nabi kata Allah murka kepada kamu kerana tak puas hati dengan aku, dan sebagainya lah. Ini dipanggil andaian-andaian sahaja, bukan kebenaran pun. Bila semua tunduk, Nabi memulai kata-kata kepada seluruh orang-orang Ansar. Hanya Ansar sahaja yang berada di hadapan baginda. Baginda memulai dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, sampailah man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, thumma amma ba'd. Ya ma'syaral ansar, ma syai'un balagani ankum. Wahai sekalian orang-orang Ansar, cerita apakah ini yang telah datang kepada aku? Perasaan tidak puas hati kamu terhadap apa yang telah aku lakukan. Aku memberikan harta, kesemuanya harta tersebut kepada orang-orang Makkah, dan aku tidak berikan kepada kamu. Ajibuni ya Ansar, ajibuni. Jawab kepada aku orang Ansar, jawab di mana kamu tak puas hati. Terkejut orang-orang Ansar bila dia dengar Nabi suruh sebut. Kata Sa'ad ibn Ubadah, "Ya Rasulullah, Allahu wa rasuluhu aman wa afdal." Bagaimana mungkin kami nak jawab kepada kamu ya Rasulullah? Kerana Allah dan kamu adalah keamanan untuk kami dan kelebihan untuk kami. Macam mana kami nak jawab? Ajibuni, ajibuni, jawab kepada aku. Yang kamu tak puas hati itu jawab. Masing-masing tunduk kepala. Ya ma'syaral ansar, wahai orang-orang Ansar, ketika mana orang-orang Makkah dulu membuang aku dari negeri kelahiran aku,
Demi Allah, kamulah orang-orang yang membuka tangan menyambut kehadiran aku. Di saat orang-orang Makkah berkata kepada aku, kamu berdusta wahai Muhammad, kamulah orang-orang yang membenarkan aku. Di saat aku tidak ada sesiapa pun yang ingin ikut perjalanan dakwah aku, Allah rezeki kamu yang ikut perjalanan dakwah aku. Apabila turun syariat untuk berjuang di jalan Tuhan, kamulah orang-orang yang menempatkan diri kamu di saf-saf pertama di medan peperangan. Bahkan ketika peperangan, nyawa kamu jadi galang ganti untuk aku. Ui, teriak orang Ansar. Nabi sebut, adakah harta itu lebih baik daripada diri aku sendiri? Demi Allah, aku memberikan harta kesemuanya kepada orang-orang Makkah. Mudah-mudahan harta itu melunakkan hati mereka untuk memeluk Islam dengan baik dan menerima agama ini dengan sebaik mungkin. Tetapi aku tidak memberikan harta itu kepada kamu kerana kamu tidak perlu kepada harta itu untuk menyokong Islam. Bahkan di saat kamu menerima aku dulu, kamu tidak ada apa-apa. Aku datang untuk memberikan hidayah kepada kamu. Kamu menerimanya dengan izin daripada Allah. Kamu tidak perlukan harta sebagaimana orang-orang Makkah. Mereka memerlukan harta untuk kuatkan hati mereka dengan agama. Baginda menyebut, adakah lebih baik harta berbanding diriku? Ya ma'syaral ansar, orang-orang Makkah membawa harta mereka, membawa syah wal ba'ir, unta-unta, kambing-kambing mereka bawa balik ke rumah mereka. Tapi kamu membawa aku balik ke rumah kamu. Ketika mana harta tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala kurangkan, aku yang ada di sisi kamu sedikit pun Allah tidak kurangkan. Demi Allah, walaupun kaum itu adalah kaum aku tidak akan ikut dia balik. Ya ma'syaral ansar, la yuhibbul ansaru illa mu'min, wa la yabghidul ansaru illa al-munafiq. Wahai orang-orang Ansar, tidaklah yang mencintai kamu semua kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, dan tidaklah yang membenci kamu semua kecuali orang-orang yang munafik di jalan Allah. Aku bersaksi, kemuliaan kamu itu adalah jauh lebih baik daripada orang-orang Makkah. Itu ria orang Madinah ni. Dengar Nabi sebut gitu, baginda kata sedemikian, runtuh jiwa, telusnya Nabi. Ketika kita nak kaitkan, tadi kita sebut hadis di awal, ketika baginda sebut, wajadtu anni laqitu ikhwani, aku sangat ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Di kalangan sahabat ni, masing-masing tengok antara satu sama lain. Nabi tak iktiraf kau kami sahabat. Awalaysa nahnu ikhwanak, bukankah kami saudara-saudara kamu? Baginda menyebut, antum ashabi, kamu adalah orang-orang yang di dalam jiwa kamu ada hati aku. Nih Nabi bagi iktirafat. Aku tidak memilih kaum aku untuk mengikut mereka balik. Aku memilih kamu, aku balik bersama dengan kamu. Ketika mana ada jalan yang dilalui oleh orang-orang Makkah, dan ada jalan yang lain dilalui oleh orang-orang Madinah, demi Allah aku akan ikut jalan orang-orang yang dilalui oleh orang Madinah, kerana kamu adalah orang-orang Ansar. Subhanallah. Di mana lagi sahabat ni, di mana lagi perasaan tak puas hati, rasa galak, rasa tak syok, rasa tak patut Nabi buat demikian? Ketika baginda jawab seperti itu, demi Allah, Tuhanlah yang menjadi saksi bahawa cukup besar pengorbanan orang-orang Ansar ini. Saya suka sebut, ada kitab sirah yang mutaakhir, yang popular, yang saya yakin kita semua pernah dengar nama kitab sirah ini, adalah Ar-Rahiqul Makhtum, yang dikarang oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kitab Rahiqul Makhtum ini adalah sirah nabawiyah. Ada cerita di sebalik, sebelum Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri menamakan kitab sirah dia
sebagai Rahiqul Makhtum. Seumpama kita kenal kitab hadis yang agung karya Imam Malik ibn Anas, iaitulah Al-Muwatta. Muwatta juga sebelum diletakkan nama tu ada kisah yang tersendiri. Kan waktu Imam Malik melaksanakan haji, menyampaikan khutbah di Arafah, Wadi Urana, ke semua orang-orang yang ada pada waktu itu rasa takjub, rasa kagum, terkesima ketika mendengar kata-kata sirah dan juga cerita daripada Imam Malik. Termasuklah Khalifah Mansur yang memerintah pada waktu itu. Selesai urusan haji, Khalifah sebut kepada Imam, alangkah baik wahai Imam, sekiranya apa yang kamu sebutkan itu dibukukan, ditulis, kerana bukan hanya manfaat kepada orang-orang yang mendengar pada hari ini, tetapi orang-orang yang datang kemudian. Imam Malik menulis, mempersembahkan puluhan tahun untuk menulis. Setelah selesai kitab hadis itu ditulis, lalu kata Imam Malik, aku mempersembahkan kitab aku ini ala sab'ina faqihan min fuqaha'i ahli Madinah. 70 orang-orang alim faqih yang mereka ni alim, tahu selok-belok tentang hadis ni, mereka baca kitab aku. Fakulluhum wata'ni alaih, kesemua mereka bersetuju dengan apa yang aku tulis, tanpa satu pun mereka tak setuju. Semua setuju, 70 orang. Fasammaituhu Al-Muwatta, lalu aku namakan karya agung aku ini Al-Muwatta, iaitu kitab yang dipersetujui. Samalah Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri terinspirasi daripada kata-kata Imam Malik ketika dia ingin meletakkan sirah nabawiyah namanya Ar-Rahiqul Makhtum. Dia ambil daripada ayat Al-Quran lah. Ayat daripada surah Al-Mutaffifin, surah yang ke-83 tak silap saya, juzuk 30, muka suratnya 588, pada ayat yang ke-25, kedudukan di sebelah kiri mushaf pertengahan. Surah Al-Mutaffifin itu, yusqawna min rahikim makhtum. Subhanallah, antara nikmat syurga yang akan dinikmati oleh ahli syurga. Ahli syurga ini Allah memberi izin mereka minum yusqawna min rahikim makhtum, minum minuman daripada bekas yang dibalut. Rahikim makhtum maksudnya bekas yang dibalut. Bekas, bila sebut balut, balut ni mesti bekas ni bukan bekas biasa-biasa, bekas yang mahal. Dan bila bekas yang mahal, takkan air yang masuk dalam bekas tu air biasa-biasa. Al-Hafiz Ibnu Kathir, dia sebut air yang dimaksudkan itu adalah khamar, arak yang tidak memabukkan. Dituang arak itu ke dalam bekas, dalam syurga cerita ni. Kemudian ahli syurga minum daripada bekas tu yang dibalut. Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri ketika meletakkan nama Sirah Nabawi kitab dia sebagai Rahiqul Makhtum, dia analogikan bekas yang dibalut itu, bekas itu adalah Nabi SAW. Balutan itu adalah para sahabat. Air yang berada di dalam bekas itu adalah perjalanan liku-liku suka duka, penat lelah yang telah ditempuhi oleh baginda dan para sahabat. Lalu mereka menikmatinya di dalam syurga. Itu analogi. Lalu aku namakan kitab aku ini Rahiqul Makhtum, sebagai bekas yang dibalut. Maksudnya di dalam sirah aku ada cerita tentang baginda, ada sahabat yang protek baginda, ada perjalanan liku-liku yang dilalui oleh baginda. Allahu Akbar. Nabi ni ketika merindui umatnya, Aisyah radhiyallahu anha menyebut, waktu baginda pulang ke rumah pada satu hari dalam keadaan wajah yang cukup gembira, tayyiban nafsin,
Dan aku, kata Aisyah, tak pernah tengok Nabi gembira sebegini rupa, tak pernah tengok. Dan kegembiraan itu cukup ceria, wajah Nabi comel. Aku tengok inilah wajah yang paling gembira aku tengok, kata Aisyah. Lalu waktu itu aku meminta, ya Rasulullah, ud'ullaha li, berdoalah untuk diriku kepada Allah, wahai Rasulullah. Kamu tolong minta doa kepada Allah, tapi doa tu untuk diri aku. Ud'ullaha li. Nabi ni dalam keadaan gembira, kita pun kalau kita sebagai ayah, sebagai suami, gembira, suka, tak stres, tak ada masalah. Anak-anak minta, tak ada anak minta, kita bagi dah. Kadang-kadang ambil anak 1-2 mainan, kita marah kenapa ambil 1-2 ni, ambil 10. Marah, ambil sikit. Tambah-tambah kedai RM2. RM2 tak ada dah lah ni, RM2.40 dah lah ni hak baru. Saya pun tak pasti. Ada RM2.40 dahsyat. Maksudnya apa gembira? Ayah akan bagi pada anak. Aisyah melihat, suami aku ni gembira, kalau aku minta mesti dia bagi. Aisyah ketika melihat Nabi gembira, ya Rasulullah, ud'ullaha li. Hadis ni riwayat daripada Imam Muslim di dalam sahih dia. Berdoalah kamu untuk Allah kepada diriku. Nabi ni dia angkat tangan on the spot. Allahumma ghafir li Aisyah. Ya Allah, ya Tuhan, berikan keampunan kepada Aisyah. Ada sunnah yang mulia. Sunnah yang mulia Nabi hajar ni. Allahumma ghafir li Aisyah. Ya Allah, berikan keampunan kepada Aisyah. Siapa Aisyah? Isteri Nabi. Nabi boleh sebut Allahumma ghafir li zaujati. Ya Allah, berikan keampunan kepada isteriku. Tapi Nabi sebut nama. Dan mungkin saya dan mungkin tuan-tuan, mungkin kita semua jarang ketika mana kita berdoa kita sebut nama. Isteri kita, ke ayah kita, ke mak kita, adik-beradik, jarang kita sebut nama. Kalaulah nama isteri kita Aisyah, ya Allah, ampunilah dosa isteriku Aisyah. Berikanlah kelapangan kepada hidup dia. Ya Allah, terhadap dosa-dosa dia kepada aku halalkan segalanya. Sekiranya di dalam perjalanan beri keselamatan kepada dia. Pertemukan dia dengan orang-orang baik, orang-orang saleh. Jauhkanlah dia daripada bahaya dan musibah. Jarang kita sebut nama. Baginda ajar, sebut nama. Dan bila sebut nama, kita rasa lebih pada waktu itu. Allahumma ghafir li Aisyah. Ya Allah, berikan keampunan kepada Aisyah. Ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Terhadap dosa-dosa yang telah lalu, yang akan datang, yang akan dia buat. Wa ma asarrat wa ma a'lanat. Yang terang-terang dia buat, yang sembunyi-sembunyi, yang tak ada orang pun tahu dia buat. Bila Aisyah dengar doa seperti itu, biasa. Kalau kita biasa lah, tak ada lebih pun. Aisyah dengar ni, Aisyah dengar dalam keadaan penuh luar biasa. Kerana yang berdoa kepada dia bukan setakat suami dia, Nabi. Dan Nabi tu allazi lam turad, tak pernah doa dia Allah sia-siakan, tak pernah. Bahkan dia sendiri tu Allah yang lantik. Takkan bila Allah lantik, Allah tak bagi, Allah tak perkenan, mesti Allah perkenan. Sukanya Aisyah dengan doa Nabi ni sampai terduduk dia. Sehingga baginda tengok pada Aisyah, suka sangat ni dengan doa ni. Ayasirruki min du'ai. Adakah kamu terlalu suka dengan doa aku? Biasa doa tu. Wallahi ya Nabi Allah, demi Allah wahai Nabi Allah, masakan aku tidak gembira, yang mendoakan aku adalah orang yang terbaik, yang Allah tidak pernah sia-siakan dia. Dan sudah pasti kalau kamu minta keampunan kepada aku, Allah memberi ampun kepada aku. Bila dengar respon daripada isteri, baginda sebut, ya Aisyah, innaha la da'wati li ummati fi kulli salah. Doa yang aku sebut kepada kamu tadi adalah doa yang sama aku sebut kepada Allah untuk seluruh umat-umat aku di dalam tiap-tiap solat yang aku tunaikan. Innaha
la da'wati li ummati. Maksudnya tiap-tiap orang ni Nabi doa, ya Allah beri keampunan kepada umat aku, beri keampunan kepada umat aku fulan, umat aku fulan, sebut nama seorang-seorang. Fi kulli salah, setiap solat di sini, kata al-Imam Darul Qutni, solat itu adalah setiap solat fardu yang baginda tunaikan, solat-solat sunat termasuk qiyamul lail yang baginda tunaikan. Tidak pernah baginda miss untuk mendoakan kita. Allahu Akbar. Innaha la da'wati li ummati fi kulli salah. Nabi minta ampun pada saya, tuan-tuan dan kita semua ni, tiap-tiap orang Nabi minta dah keampunan kepada Allah waktu baginda hidup. Tergamuk di kalangan umat dia, hina Nabi dia sendiri. Ketika ada orang membuat kebaikan kepada kita, menghulurkan tangan dengan penuh rasa kemurahan dan kerendahan hati, kita balik najis kepada dia, Allah tergamuk kita. Dan orang-orang yang menghina Muhammad ini, Nabi kita yang mulia ini, bukan setakat ayah dia, bukan setakat kerabat dia. Ni Nabi yang syafaat berada di tangan dia ni, yang bukan hanya ketika kita hidup kita sebut nama dia. Waktu malam pertama di alam kubur telah pun Allah nanti perlihatkan surah gambar. Allah datangkan siap-siap melalui malaikat, tunjuk kepada kita gambar laki-laki ni. Hal ta'rif man huwa rajul. Malaikat tanya, adakah kamu kenal siapa laki-laki ni? Orang-orang yang beriman dengan penuh keimanan, asyhadu annaka ya Rasulullah, walaupun tak pernah tengok, dia akan sebut asyhadu annaka ya Rasulullah. Tetapi ketika mana orang-orang musyrik ataupun yang lawan Muhammad, dia tengok gambar yang sama, fasakata alaih, dia diam 1000 bahasa. Kemudian malaikat tanya kepada dia, bukankah laki-laki ini yang kamu hina ketika mana dia hidup di atas muka bumi? Bahkan orang-orang yang datang selepas daripada kamu menghina dengan penghinaan yang sama kepada laki-laki ini. Sedangkan Allah dan para malaikatnya berselawat untuk laki-laki ini. Di mana keimanan kita pada waktu itu? Allahu Akbar. Dan ayat ni dia ada pencerahan yang lain. Ada alaqah daripada kisah peperangan Uhud yang berlaku awal tahun ketiga Hijrah. Ketika mana orang-orang Islam juga merasakan bahawa kita akan menang di dalam medan Uhud ni. Sedangkan di medan Uhud juga di kalangan para sahabat ramai yang lari meninggalkan Nabi. In hazaman nasi ila Rasulillah. Sahabat ni lari bertempiaran. Cuma banyak kali kita sebut istilah sahabat ni lari bukanlah syarat untuk kita condemn dan hina sahabat, bukan. Kerana situasi itu hanya kita akan mengetahui apabila kita duduk di medan yang sama. Sebagaimana polis dengan penjenayah, dia tahu bagaimana jahatnya penjenayah selagi mana dia duduk dalam kes tu. Dan orang lain hanya boleh menyebut, oh, tak buat kerja polis ni, sampai hari ni tak igat, tak tangkap lagi dia. Kita boleh sebut. Tetapi yang duduk dalam medan yang sama itu, dia sendiri melalui dengan penuh dahsyat. Semoga Allah memberi keampunan kepada saya dan kita semua. Dan kalaulah ada di kalangan umat Islam yang terlanjur kata-katanya begitu dahsyat kepada Nabi yang mulia, semoga Allah memberikan keampunan. Dan semoga Allah tuntun perjalanan hidup kita untuk sedikit sebanyak mempraktikkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi terima kasih di atas perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan. InsyaAllah kita bertemu di lain kesempatan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.